Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan buat 2 soalan hari ni. Kalau sempat, harap boleh sempatlah. Nombor 6 dengan nombor 12. Ada beberapa soalan yang saya skip tu, maksudnya saya ada kesukaranlah untuk menerangkan benda tu untuk difahami oleh pelajar. Okey, yang itu maksudnya saya menyerahkan Allah lah. Sebab kadang-kadang bila kita tak boleh nak terang dekat pelajar dengan penuh yakin ni, kita rasa macam tak best. Kalau yang saya terang ni maksudnya saya memang study dan saya fahamkan betul-betul. Okey. Nombor 12 dulu nombor 12. Kalau ada yang pelajar daripada sekolah, sebab ada beberapa kaunselor sekolah dah mula ambil link daripada madam. So kalau ada yang baru masuk, jangan rasa ketinggalan sebab saya ada sediakan video, koleksi video saya record dan akan digunakan oleh pelajar lah kalau dia nak buat ulang kaji secara kendiri. Okey. Mula-mula untuk soalan ni dia punya mukadimah ialah supaya dia nampak mudah Supaya dia nampak mudah, yang pertama pelajar kena tahu apabila kita buat persamaan, saya suka buat Y macam tu Y sama dengan MX tambah C. Sebab sebelum ni ada pelajar tanya kenapa huruf besar. Tak apalah, nak buat Y macam ni pun tak apa. Y sama dengan MX tambah C. Dua-dua boleh. Cuma madam buat seperti warna hijau tu sebab asalnya madam macam nak pujuk diri madam soalan yang ini supaya madam boleh skor. Zaman madam belajar dulu. So madam akan buat benda yang madam suka. Y sama dengan M, madam buat kecil, X buat besar tambah dengan C. Nak suruh minat tu ada untuk tajuk ni sebab cara tulisnya agak catchy. Itu tujuan madam kalau awak nak belajar bidang engineering, memang awak kena buat benda-benda yang catchy macam ni. Okey, yang kita belajar, yang asas, yang umum, dekat sekolah kita ada paksi Y dengan paksi X. Itu yang kita belajar daripada sekolah rendah. Sini X, sini Y. Kemudian kalau kita ada titik di sini, contohnya titik di situ, kalau madam ambil di sini, contohnya nombor di sini 3 dan di sana contohnya 4. Ya, saya dah bercek. Saya rasa saya dah buka mic tadi. Okey dah. Okey. Jadi kesimpulannya ialah titik di sini, katakan saya bagi ini titik A. Titik A ini kita baca 3, 4. Di mana nilai X kita adalah 3, nilai Y kita adalah 4. Yang itu teori yang cikgu kita ajar daripada untuk matematik moden. Okey, untuk matematik moden. Kemudian kalaulah kita ada satu lagi titik dekat sini, contohnya titik B, contohnya koordinatnya 6, 7 contoh. Jadi sebenarnya pelajar, bila pelajar tengok titik A dengan B, sebenarnya pelajar boleh menghasilkan garisan. Sebab itu, kalau orang tanya apakah maksud garisan? Garisan ialah hubungan di antara dua titik. Ni dua titik, bila madam hubungkan dia akan menghasilkan garisan. Dan garisan yang terhasil itu, kita boleh cari kecerunan, simbolnya huruf M, sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Itu merupakan rumus untuk mencari kecerunan. Okey, itu yang basic dulu. Okay, sekarang madam nak petakan nota biasa ini kepada matematik tambahan.
dalam matematik tambahan, dalam matematik tambahan, yang kita biasa tengok Y, akhirnya dia dah tukar menjadi Y per X. Kemudian, yang kita biasa hafal dia sebagai paksi X, sekarang dia dah tukar menjadi paksi 1 per X kuasa 2. Kita kena terima benda ni sebab dia terpaksa ubah paksi untuk membolehkan terhasilnya garis lurus. Kalau dia buat Y sama dengan MX tambah C juga, graf yang dihasilkan ni jadi mungkin lengkung, mungkin jadi bintang dan sebagainya. Jadi dia terpaksa buat pertukaran paksi supaya dia menjadi garis lurus. Okey, kemudian Madam pergi kepada soalan yang inilah. Okey. So kita ada 2 titik, katakan titik yang ini Madam nak labelkan 626 ni sebagai titik kedua. Kemudian yang warna pink ini Madam nak labelkan dia titik pertama. Maka dari situ Madam boleh mencari nilai kecerunan M. M sama dengan, kita guna rumus tadi. Sebab Madam pilih yang atas ni 2. Dia akan jadi 26 tolak 1. Per dengan, X pula 6 tolak 1. So yang ini Madam dapat 25 per 5. Jadi tahulah kita kecerunannya bersamaan dengan 5. Jadi Madam dah gunalah nota yang Madam ajar ni. Ni nota ringkas dia. Oh, dah guna dah. Okey, kemudian soalan tanya. So, bila kita dah dapat M, mana nak tulis ni? Okey, saya tulis kat bawah ni Kita sebenarnya dah boleh cari Y sama dengan MX tambah dengan C. Tetapi paksi pada graf kita bukannya Y. Dia adalah Y per dengan X. Madam ganti tempat Y ni, paksi Y ni sekarang, ni, Y per dengan X. Paksi X yang ini so sama dengan, M dah dapat tadi 5. X kita pula ialah 1 per X kuasa 2. Tambah dengan C. So sekarang Madam nak kena cari apakah nilai C tersebut. Okay. Kita ada 2 titik untuk bantu kita. So kita boleh pilih sama ada kita nak pilih titik nombor 2. Titik nombor 2 tu nombor dia besar, 626. Atau Madam nak pilih titik 1, iaitu koordinatnya 1, 1. Okey, 1, 1 menunjukkan bahawa nilai X dia sama dengan 1, nilai Y dia sama dengan 1. Okey, so bila Madam ganti di sini, awak akan dapat nilainya. Awak akan dapat nilai C. Okey, awak akan dapat nilai C. Cuma Madam nak bagi tahu Y per X ni soalan dah bagi. Ni, dia dah bagi Y per X ni sama dengan 4. Sama dengan 4. So, bila Madam ganti, so sini 4 sama dengan 5. Bila Madam ganti nilai X tu, dia dapat 1 per 1 kuasa 2. Tambah dengan C. Sekejap saya ganti sekejap. Saya mungkin salah ganti nilai ni. Saya ganti dulu nilai ni Y per X sama dengan, so saya ganti nilai 1, 1 sekejap 1, 1. Saya salah ganti nilai, saya cuba ganti semula. Saya ganti dalam rumus asal sekejap. Dia bila huruf Y dengan X yang sama, dia akan keliru macam ni lah.
Saya ganti dulu Yang pertama saya ganti nilai Y dia ialah 1. Sebab kita nak guna titik 1, 1. Kemudian nilai M dia tadi 5. Nilai X dia 1 tambah dengan C. Sebab untuk equation yang ini saya tak ada lagi nilai C. So kita kena ganti dalam ni dulu. Yang mana yang tertengok yang awal tu padam dulu. Okey, dan nilai X juga. Okey, nilai X 1, Y 1, jadi media dah ganti dah ni. So kat sini media nak padam ni, nilai X ni nak padam. Media akan ganti dia dengan 1. Nilai depan ni kerana Y tu 1. Nilai dalam ni kerana X tu 1. Kena hati-hati. So kita akan dapat 1 sama dengan 5 tambah dengan C. So dapatkan dulu C kita sama dengan 1 tolak 5. Jadi C awak adalah negatif 4. Tak tulis C kat depan pun tak apa. Tulis kat belakang pun tak apa. Jadi persamaan kita sekarang kalau madam buat dia akan jadi Y sama dengan 5X tolak dengan 4. So madam dah ganti yang ini nilai gradient tadi, nilai M tadi. Dan baru saat tadi madam cari nilai C dapat negatif 4. Madam pun ganti kat sini. Itu kes yang pertama. Tapi tak jawab soalan lagi. Okay, kemudian kita kena persembahkan Y kita tu kepada paksi sebenar. Paksi sebenarnya ialah Y per dengan X sama dengan 5 dan X itu adalah 1 per X kuasa 2 tolak dengan 4. Okey, kemudian soalan tanya apakah nilai X seandainya nilai yang ini digantikan dengan 4. Baru nak jawab soalan. So akhirnya madam ganti nilai di sini, dapat sini 4 sama dengan 5 per X kuasa 2 tolak 4. Madam ambil negatif 4 kat belakang ni, madam bawa dia ke kiri. Dia akan jadi 8 sama dengan 5 per X kuasa 2. Kemudian yang ini madam buat pertukaran suka sama suka. X kuasa 2 naik atas, 8 pergi bawah. Kita boleh buat pertukaran macam tu. So kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan 5 per 8. Okey, yang ini madam akan ikut silibus SPM. Walaupun madam tak berapa nak setuju tapi madam ikut. X sama dengan kuasa 2 pergi sana dia akan jadi punca kuasa. Kalau di peringkat madam akan letak tambah tolak ke depan tapi SPM punya tak ada jadi madam ikut SPM. Kuasa 2 bila datang sana dia akan jadi punca kuasa 2. 5 per 8. Okay. So akhirnya dapatlah kepada jawapan kita. Dia tanya apakah nilai X. Okay. Apakah nilai X apabila Y per X sama dengan 4. Jadi jawapan madam ialah dalam bentuk set. X sama dengan punca 5 per 8. Walaupun nampak macam tak habis lagi, sebenarnya inilah dia jawapan akhir. Okey, madam buka kepada soalan. Boleh tanya soalan. Kat mana rasa perlukan bantuan madam terang supaya dia nampak lebih licin, lebih mudah untuk difahami. Tak apa, tak kisah mana-mana pun. Sebab yang ini kita dah study, so kita dah ready. Okay, tak ada soalan itu madam dah hari ni punya madam bagi dulu nota yang ini nota ni, yang dalam ni nota dulu. Lepas tu baru madam apply kepada penggunaan dalam soalan. Okey, soalan A dah siap. Madam nak pergi kepada soalan B sekarang.
Okey, untuk soalan B, dia kata nilai A dan nilai B jika hubungan antara A dan B boleh diungkapkan dalam bentuk sekian-sekian. So kita nak salin sekejap sebab dia dah jauh tu . Y sama dengan A per dengan X tambah BX. Okey, ni soalan dia. Bila kita tengok soalan dia, kita nak tengok juga paksi kita. Paksi kita yang ini sekarang bukan lagi Y. Dia dah jadi Y per X. Jadi madam kena usaha supaya Y itu jadi Y per X. Jadi semua sekali ni madam darab dengan madam darab dengan 1 per X. Madam darab semua sebutan dengan 1 per X. Apakah kesannya? Y ini akan menjadi Y per X. Sama dengan A per X ini bila kita darab lagi dengan 1 per X dan BX ini pun kita darab dengan 1 per X. Saya tak congak, saya tunjuk dulu. Saya takut pelajar tiba-tiba dia pening. Okey, saya tak tunjuk. Okey, sekarang saya boleh buat dah. Y per dengan X. Yang ini akan menjadi A dan dia mula jadi 1 per X kuasa 2. Kemudian yang ini dengan yang ini mati. Tambah dengan B. Jadi kalau awak tengok balik, kalau awak tengok balik, Y per X adalah paksi soalan kita. Kemudian nilai A itu mewakili kecerunan M. X kita pula memang paksi kita kata 1 per X kuasa 2. Kemudian nilai B itu merujuk kepada pintasan paksi Y. Jadi yang kita buat tadi, ini dia. Yang kita buat tadi, kita dah buat bahawa nilai A tu sebenarnya, kat sini mana nak, warna apa nak guna ni? A tu sebenarnya adalah nilai ni. Kalau awak tengok. Ni. Kemudian negatif 4 tu nilai ni. Jadi terus kita dapat petakan bahawa nilai A tu sebenarnya adalah 5 dan nilai B itu sebenarnya adalah negatif 4. Okey. Selesai soalan nombor 12. Mana agak-agak madam boleh tolong? Kita belajar slow and steady, janji kita dapat. Kita bukan rushing nak kejar masa, bukan. Boleh ke, Wak? Tapi yang ini memang kita kena study dulu. Kalau tak dia akan tersasul sebab huruf X dengan Y banyak sangat. Tak tahu nak ganti kat mana. Jadi kalau madam tadi yang permulaan tu madam tersasul lah. Dah lama tak buat latihan ni kan. Tapi kita boleh cam kita salah bila kita tak dapat nilai tu. Kita boleh cam. Bila buat tu kita macam ada sensor bagi tahu kita salah. Tapi dengan syarat kena banyak buat latihan. Kalau tak buat latihan awak main taram je. Okey, ada soalan tak nombor 12? Sebab kalau tak ada, okey, sekejap saya baca soalan ni. Kalau nak tengok semula rakaman, pelajar pergi dekat WhatsApp group. Nurin dah masuk belum WhatsApp group? Sekejap dia lambat sikit. Okey, belum. Okey, nanti madam akan share link tu. Kemudian dekat link itu, link group ni. Group kelas kita malam ni lah. Ni kelas Madam Z kelas 30 minit. Bila awak pergi kat sini, awak tekan dekat atas ni, dekat deskriptif tu. Dekat deskriptif tu dia ada cerita ni. Kalau line Google Meet, tekan yang atas.
Kalau koleksi video, tekan yang itu. Semua ada kat sini. Kalau pelajar nak bahan perbincangan, ni dekat gambar di sketch ni, awak tekan drive ni, dalam tu ada semua benda yang madam terang. Kemudian kalau perlukan video tambahan, madam letak kat sini link YouTube cikgu-cikgu sekolah menengah. Ada kat sini. So, madam akan copy link kat sini. Madam paste dekat kita punya kelas lah. Okay. Dekat kelas. Di mana tadi kelas kita? Okay, madam paste dekat sini. So nanti boleh masuk grup WhatsApp tu, semua ada kat sini. Okay? Boleh? Okay, kita teruskan lagi. Madam tanya sekali lagi. Soalan nombor 12 ni ada problem atau tidak? Kalau tidak ada, madam nak pergi kepada soalan nombor 6. Okay, madam pergi soalan nombor 6 . Okay, soalan nombor 6. Kita tinggal hari tu. Okay, so mudah saja. Cuma memang soalan AdMath dia memang suka ayat. Okay, dia suka ayat. So kita kena layan je ayat dia tu. Hasil kajian mendapati. Kita tengok dia tulis dalam bentuk peratus. Kita tonyo siap-siap. Murid daripada sebuah kelas mendapat grade A. So dia nak cerita sekarang 0.6 itu grade A. Saya tengok cikgu AdMath awak buat macam ni. Grade A, dia suka, dia kata. Bagus juga cara dia buat video. Jadi bila kita tengok 0.6 dia senyum, bermaksud ada yang akan dapat yang tak berapa elok. 0.4 akan ada pelajar yang akan masam. Dia sedih tengok result dia. Okey, tak apa. Kita buat emoji macam tu, senyum dengan sedih. Okey, kemudian dia kata dia mula bagi maklumat. Okey, 10. 10 maksudnya dia bagi nilai N sama dengan 10. Okey, dipilih secara rawak, dia suruh cari kebarangkalian. Apabila kita baca soalan A, dia sebut sekurang-kurangnya 7 orang murid mendapat. Okey, mendapat, di sini kita tahu kita kena guna yang senyum, mendapat grade A. So, madam nak jawab soalan A, madam akan gunakan emoji. Ini cara baru tau madam ajar, dan madam akan ajar pelajar madam pun macam ni nanti. Seronok rupanya cara SPM. Jadi bila madam tengok, maka tajuk ini akan ditulis sebagai X bertabur secara binomial, bilangan pelajar yang kita pilih 10 orang, dan kita nak buat kajian tentang pelajar yang mendapat grade A. Okay, yang mendapat grade A. So kisah untuk soalan A ini adalah untuk pelajar yang senyum. Kemudian disebut sekurang-kurangnya 7. Menurut cikgu AdMath itu, apabila perkataan itu disebut berganda, sekurang-kurangnya, sebenarnya tanda itu akan menjadi lawannya. Macam tu. Okey, madam buka kepada soalan. Sebab yang ini memang betul ayat dan madam tukar kepada matematik. So sekarang pelajar tak faham yang mana. Video pengajaran cikgu tu madam dah letak dekat deskriptif tadi. Ada kat situ. Video yang kedua. Yang pertama tu cikgu Chinese, yang kedua tu cikgu Melayu. Okay, sekurang-kurangnya 7. Kita duk tengok kurang, kita nak buat tanda kecil. Tapi perkataan kurang tu berganda, dia kata. Macam satu perlian. Lawan kepada kurang akan jadi besar, dia kata. Nanti awak tengok video tu.
Dan apabila awak tengok tajuk binomial ni, apakah nombor yang lebih besar sama dengan 7? Nombor itu adalah nombor 7. Kemudian nombor itu juga mungkin nombor 8. Mungkin juga dia nombor 9. Dan mungkin juga dia nombor 10. Kalau ikutkan pelajar nak sambung lagi sampai nombor 11. Soalan madam, pelajar ada berapa orang dalam soalan ni? Kata dia ada berapa orang ni? Ada 10. Jadi madam tak boleh buat sampai 11 ni. Walaupun nombor yang lebih besar sama dengan 7 tu sampai 3,000, sampai 4,000, tapi madam terpaksa berhenti dekat 10 saja sebab bilangan responden cuma ada 10. Okey? Sebelum madam pergi yang seterusnya, kat mana rasa tak faham supaya madam boleh terang? Sebab madam nak guna kalkulator pada hari ni. Okey. Kemudian untuk soalan ini, pelajar jangan risau, pelajar akan diberi rumus nanti. P X sama dengan R. Betul ke rumus dia? Sama dengan N CR darab rumus nombor 23. Rumus nombor 23. PX sama dengan NCR P kuasa R darab dengan Q kuasa N tolak R. Madam sekarang rujuk rumus. Cuma sekarang benda tu banyak. Madam nak share ilmu pada malam ni tentang macam mana kita nak ringkaskan rumus ni. Okey, katakan pelajar nak buat 7 dulu. Pelajar nak buat yang ini dahulu. So, dia akan jadi 10 C7 darab P kita yang senyum tadi 0.6 kuasa 7 darab masam tadi 0.4. Nak cukupkan 10, ada balance lagi 3. Itu baru 7. Sekarang madam nak buat 8 pula. Tambah 10 C8 darab 0.6 kuasa 8 darab 0.4 kuasa 2. Madam tak kira lagi. Madam baru masuk dalam rumus. Yang ini pula. Tambah 10 C9 darab 10, darab dengan 0.6 kuasa 9 darab 0.4 kuasa 1. Last but not least, last sekali. Pelajar tak sabar last tu. Tambah dengan 10 C10 darab 0.6 kuasa 10 darab 0.4 kuasa 0. Okey, madam nak tunjuk guna kalkulator dan juga madam nak tunjuk kelebihan dan kekurangan dia. Sekejap madam lupa nak ambil kalkulator sebenarnya. Dia akan lebih sikit pukul 9. Sorry kalau yang mana yang ada kerja. Kalau nak learn, tak apa. Madam nak kena sambung sikit lagi. Okey, madam akan tunjuk penggunaan kalkulator. Yang pertama, pelajar tekan menu. Lepas tu pelajar tengok tu ada nombor 7 tu. Nombor 7 yang bentuk macam loceng tu kan. Okey, tekan 7. Kemudian pelajar tekan nombor 4. Binomial PD. Tekan nombor 4. Lepas tu dia tanya nak jawapan awak, jalan kerja awak tu banyak ke ataupun satu je? Kita ada 7, 8, 9, 10. Ada banyak. So, kena tekan 1. Kemudian kita masukkan nilai-nilai tersebut. Mula-mula kita masukkan 7 sama dengan
8 sama dengan 9 sama dengan 10 sama dengan. Dan tekan lagi sekali sama dengan. Dia pun tanya, berapakah bilangan sampel? Sampel kita ada 10. Berapakah kebarangkalian tajuk? Adakah dia senyum ataupun dia masam? Kita tadi cerita kita tentang senyum. Jawapannya 0.6. Tekan sama dengan. Sama dengan sekali lagi. Dia dah tolong kira untuk kita. Dia dah tolong kira untuk kita. Siapa yang masuk kelas hari ni, dia untung sebab Media dah tunjuk cara ringkas. Okey, yang pertama Media akan tunjuk dulu. Tulis jawapan dulu. Sekejap saya catat dekat kertas. Kalau tidak saya 0.2149, 0.1209, 0.0403, 0.006. Okey, so Media nak tulis kat sini. Yang pertama, 0.2149 tambah, kalau kita nak kira sendiri memang masaklah kita, 0.1209 tambah 0.0403 tambah, mula-mula dia buat 6 darab 10 negatif 3. Mula-mula Lepas tu Medan tengok 10 kuasa negatif 3, Medan buat 3 biji kosong lah. Lepas tu letak nombor 6. Lepas tu gerak. 1, 2, 3. Macam tu Medan buat. Sebab itulah yang seterusnya ini adalah nilainya 0.006. Medan tukar yang penulisan fizik kepada matematik biasa. Nilai-nilai ni Medan tambah. Okay, Medan tambah. Medan keluar asal Shift, reset. Medan keluar sekejap. So, Medan tambah 0.2149 tambah 0.1209 tambah 0.0403 tambah 0.006. So, kita akan dapat jawapannya kalau dalam desimal 3821. Okay. 0.3821. Kalau ikutkan, ini jawapannya. Katakan pelajar nak dapatkan jawapan yang bertulis. Okay, katakan pelajar nak dapatkan jawapan yang bertulis. Pelajar boleh pergi dekat tadi juga. Okay, pergi dekat tadi. Dia slow sebab kita guna 3 diwas serentak ni. Sabar Okay. Mana graf tadi? Okay. Bila awak pergi kat sini, saya dah tengok ada juga kawan kita dah paste kat sini jawapan tu. Ni. Kertas soalan ni skema dia. Ni skema dia ada kat sini, saya letak juga. Untuk paparan pelajar lah, kalau dia tak suka tengok video, line dia tak comel, dia boleh tengok skema jawapan di sini lah. Ni ada jalan kerjanya. Sorry, dia pening sikit. Medan nak cari bawah sebab kita dah buat banyak. Soalan nombor 6. Sana, sabar. Orang Kedah kata sabar. Ni. Tujuan Medan tunjuk ni sebab Medan nak tunjuk apakah kekurangan bila kita guna kalkulator. Ada kelebihan dia laju. Kekurangan dia pula, dia akan salah beberapa item. Contohnya, kalau awak perasan nilai ni. Sama tak dengan nilai kita tadi? Kita tadi dapat 0.2149, tapi sebenarnya dia adalah 0.2150. Yang lain tepat. Okay, yang lain tepat. Yang ini comel, yang ini cun, yang ini pretty, comel belakang. Tapi yang slacknya yang depan tu saja. So, bagaimana cara kita nak mengatasi masalah tersebut? Okay, so caranya ialah
pelajar kena juga ada alternatif tahu cara nak tekan kalkulator dengan cepat. Okay. Selain daripada masukkan dalam table dalam kalkulator tadi tu, tetapi dia memberikan kesan ada kesalahan di sini. Okay, so kena hati-hati, mungkin soalan SPM yang dia design tu, dia nak suruh pelajar terkena dekat situ. Yang mana yang guna kalkulator cara cepat tu ambil, salah kat sini dia. Dia nak suruh macam, nak sangat guna kalkulator. Macam tu. So kita ada cara lain untuk backup plan kita. Okay, so saya share dekat sini dekat pelajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So kita nak tekan N kita 10. Kita nak tekan C tu, kita tekan shift, kita tekan bahagi. Kemudian nilai R kita sentiasa berubah-ubah. Jadi kita mungkin boleh buat huruf X kat situ. Kita akan ubah-ubah nilai X. Kemudian kita darab. Nilai P kita dari awal sampai akhir memang sama. 0.6 kuasa. Kuasa mula-mula ni adalah kuasa X. Darab 0.4 pula kuasa dia akan jadi 10 tolak X. Kita maksudnya kalau orang tak bagi kita guna cara sana, kita boleh guna cara sini. Yang penting pelajar buat dengan cepat. Okey, ada soalan tak cara nak type ni? Yang tak ada kalkulator ni, nanti boleh PM Madam personal. Mana tahu Madam ada duit lebih, nanti boleh beli kalkulator ni untuk awak lah. Kalau tak terus terang, Madam tak tahu you ada duit ke tak. Okey, lepas tu awak tekan button calculate. Okey, tekan button calculate. Nombor pertama tu adalah nombor lama, nombor yang kita dah buat latihan semalam-semalam. Kita masukkan nombor kita yang pertama 7. Ni baru nombor kita. 7 dan tekan button sama dengan. Tu sebenarnya jawapan kita. 0.21499. Sebab itu jawapan warna kuning tu salah. Sepatutnya jawapan warna kuning tu ialah 0.2150 kerana kena bundar dengan tepat. Dapat tak yang Madam cakap ni? Boleh ke faham ke Madam cakap apa ni? Yang warna kuning tu sebenarnya salah bundar. Kalkulator canggih kita salah bundar dalam table tadi. Dan kita boleh cek. Okey, ni 0.2150 semasa X Madam 7. Kalau Madam nak suruh dikira 8 pula, Madam tekan calculate. 7 ni nilai tadi. Madam masukkan 8. Ni nilai baru. Sama dengan nilai tu pun dah masuk dalam otak kalkulator. Tekan sama dengan sekali lagi. Jawapan yang kedua, 0.1209. Tepat. Calculate. Kita masukkan ni nombor lama. Kita masukkan nombor baru. Sama dengan nombor telah masuk. Sama dengan sekali lagi, jawapan yang ketiga, 0.0403. Tepat. Last kali tekan button calculate. Masukkan 10. Sama dengan. So, dapatlah sama seperti tadi. 0.006. Dan bila kita tambah semua sekali, kita akan dapat jawapan akhirnya sebab ada kesalahan di situ. Okey, kalkulator kita buat salah di situ. Sebenarnya ini adalah 0.2150. Jadi jawapan yang tepat ialah 0.3822. Yang ini Madam harap jelas untuk mereka yang suka guna kalkulator tanpa semak. Di sinilah kita diuji tentang kealpaan kita itu. Panjang lebar Madam terang. Okay. Last untuk malam ni, yang terlebih tu minta maaf, dah lah dia baru masuk hari ni. Madam ajar lebih pula dah ni. Okay. Tidak lebih dari 8. Tengok cerita dia dulu, tentang sedih ke tentang masa. Mendapat grade A. Dia cerita tentang rasa senyum juga. Dia happy juga. Tidak lebih dari 8. So, cara kita buat adalah P, X, tidak lebih dari 8. Itu cara penulisan dia. Kurang, tidak lebih dari 8. So, cara kita tulis begitu.
Okey, ada komen tak? Ada tak tanda sama dengan? Tidak lebih dari 8. Ada tak dia marah kalau sama dengan 8? Dia tak marah, jadi tambahkan dia tanda di situ. Sebab ayat dia ni ayat BM, kita kena hayati betul-betul maksud yang tersirat. Dia tersurat ada, tersirat ada. Walaupun dia kata tidak lebih dari 8, kita kena faham nombor 8 dia tak marah. Okey, dan kalaulah pelajar nak senaraikan nombor ini, pelajar kena senaraikan bermula dari nombor kosong. Masya Allah, panjangnya kosong. Tambah PX sama dengan 1, tambah PX sama dengan 2, tambah, panjang kan? Tambah sehingga tambah PX sama dengan 8. Jadi takkanlah kita nak guna kalkulator banyak kali. Okey? Takkanlah kita nak guna kalkulator banyak kali. Tetapi pelajar buat latihan tadi kan, pelajar sebenarnya dah ada dah nilai 7 dengan 8 tadi. Ni, nilai 7 dah ada, nilai 8 dah ada kalau dia nak buat. Tapi walaupun dia nak buat 7 dengan 8 dia dah beres, tapi dia masih kena kira 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kena kira 7 lagi. Jadi kalau pelajar yang tak kisah guna kalkulator dengan cepat, silakan boleh buat kaedah yang ini. Untuk pelajar yang dia rasa dia tak larat nak kira banyak-banyak, dia boleh tukar yang ini kepada ayat negatif, iaitu 1 tolak kebarangkalian nombor yang lebih besar dari 8. Apakah nombor yang lebih besar dari 8? Nombor itu ialah nombor 9 dan nombor itu adalah nombor 10. Jadi dia dah jimat banyak masa. Soalan madam, dia dah ada belum nilai 9? Dia dah ada belum nilai 10? Jawapannya ada ke belum? Sebenarnya dia dah terkira 9 dan dia dah terkira 10. Jadi kita boleh ambil kedua-dua nilai yang di belakang ni. Tu kelebihan kalau kita buat satu persatu. Jadi jalan kerja di atas ni akan menjadi, dia tak muat dah. Sama dengan 1 tolak dengan 0.04. Madam tak kira, madam ambil jawapan tadi. 0.3 tolak 0.06. Kenapa di sini tolak dan tolak? Kerana madam dah mula masukkan ke dalam. So bila darab, dia akan jadi tolak-tolak. Dan jawapan akhirnya ialah 1 tolak 0.0403 tolak 0. Salah tu ya, 006. Nanti meda tukar dekat jawapan tu. Ini jawapan kita dalam pecahan, tekan SD. Dia akan keluar dalam desimal. Sorry, di sini ada typo sedikit. Okay. So, meda dapat jawapannya adalah 0.95. 9537. Okay, kita dah check. Jawapannya betul. 0.9537. Okay, dengan panjang lebar dan ada pro and con, Meda dah terang sekali sebab ada beberapa pelajar dia memang tak belajar cara manual. Dia terus tekan kalkulator. Meda nak nasihatkan kena belajar juga cara tekan kalkulator yang biasa. Yang cara cepat tadi memang bagus tapi kadang-kadang kalkulator kita salah. Okey, Meda buka kepada soalan. 2 soalan malam ni. 6 dan 12. Yang mana Meda boleh bantu silakan. Jangan risau Meda off record. Yang you tanya Meda off record lah. Sila-sila. Ada tak?